Pertama saya nak sentuh tajuk tu. Walaupun disebut tadi komen netizen dan sebagainya. Ini saya percayalah netizen yang tidak membaca apa ataupun tidak melihat kepada apa yang berlaku. Sedangkan istilah perumpamaan binatang ini kepada manusia yang tidak sehaluan dengan pemikiran politik ini banyak dilakukan oleh Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia. Ini yang mesti diketahui, dan inilah yang terjadi kepada kami dan yang berhormat sendiri bila kita meninggalkan parti lama kita, iaitu Parti PAS. Lalu kita diistilahkan dengan berbagai-bagai, malah masa kita duduk dalam parti lagi pun, oleh kerana berlaku pertembungan pemikiran ini, maka berlakulah tuduhan-tuduhan berbagai-bagai daripada pimpinan PAS, dan akhirnya bawa sampai kepada pengikut-pengikut menggelar bahawa ini golongan jebon dan sebagainya. Saya masih ingat muktamar PAS di Johor yang kita buat dalam kemah. Jadi ungkapan Tok Guru ni saya terkejut. Saya kata, adakah ini seorang ulama yang mengeluarkan ungkapan yang sangat menjijikkanlah bagi saya sebagai seorang ulama. Begitu juga bila dia mengingatkan, ada komen dia yang terbaru ni, ahli-ahli PAS yang cuba untuk mengubah haluan ini akhirnya akan menyebabkan mereka disambar oleh jerung dan sebagainya. Dia begitu berminat dengan binatang-binatang. Jadi kalaupun dia frust dengan politik terbaru yang dihadapi oleh PAS ini, saya fikir bahawa janganlah menggunakan istilah-istilah yang dikaitkan dengan binatang kepada manusia. Walaupun kita berbeza pemikiran politik, dari sudut pendekatan kita dan sebagainya, tapi saya fikir tidak manis sebagai seorang ulama hebat yang dibanggakan oleh Parti Islam se-Malaysia PAS ini, tiba-tiba pemimpin mereka sebegitu rupa. Jadi saya pun sedih juga bila balas-membalas antara PAS dengan UMNO ni. PAS kata, Tok Guru Haji Hadi kata UMNO ni macam itik patah kaki. Bila dah ubati, bila PAS lah ubat ni, PAS lah berubat, PAS lah jadi Tok Bomo, PAS lah jadi doktor, mengubat kaki itik yang patah, iaitu kaki UMNO lah. Jadi bila dia baik, dia nak berenang sendiri. Dia nak berenang sendiri. Tapi saya nak bagi tahulah bahawa orang kampung pun tak pernah itik patah kaki ni depa berubat. Yang ada itik patah kaki depa semelih buat gulai. Dia buat gulai dengan buah kundung, ataupun buat masak merah dan sebagainya. Kalau itik patah kaki lah, saya tak pernah dengar lagi ada itik patah kaki orang pergi tolong berubat. Jadi macam tu juga dalam percaturan politik ini, kebencian rakyat kepada UMNO ni sepatutnya, maknanya itulah istilahnya, maknanya semelihlah UMNO ni. Istilahnya begitulah, bukanlah bunuh UMNO, bukan semelih UMNO, maknanya semelih politik. Sembelihan politik maknanya hapuskan politik UMNO ni. Itulah sepatutnya dilakukan oleh PAS. Bukannya pergi berubat, lepas tu dia berenang sendiri, ataupun dia terbang sambil dia berak atas kepala PAS. Dia lepas pula atas kepala PAS, kemudian barulah PAS nak marah. Jadi saya fikir bahawa ini menunjukkan kekecewaan Tok Guru Haji. Dan saya sedih tentang balas-membalas sampai akhirnya ada pemimpin UMNO menggelarkan bosia kepada pemimpin UMNO, menggelarkan PAS ini sebagai bosia. Hari ini pula Presiden UMNO mencadangkan supaya Tok Guru Haji ini tukar profession dia daripada seorang politician kepada zoologi. Kepada zoologi, sebab dia suka menggunakan istilah-istilah binatang. Jadi ini bagi saya sesuatu yang
sangat tidak baik dalam pertembungan politik. Jadi kalau kita bertembung politik macam mana sekalipun, bagi saya bahawa itu adalah hak kebebasan, tetapi ini adalah siapa yang cerdik, siapa yang cerdik. Jadi sepatutnya ahli-ahli PAS harus melihat bahawa apa yang kami sebut dahulu adalah benar, bahawa memang yang merengek nak kepada UMNO ni ialah PAS, yang merengek nak kepada UMNO sampai sekarang. Sebab itu dia umpama dia itik patah kaki, maknanya betapa dia tu nak kepada UMNO, dia nak kepada merengek kami tolong, tiba-tiba tak mau. Jadi itu yang berlaku. Sebab itu dia ini kisah ini macam dalam soalan tadi ni, dia daripada tahun 2008 lagi kalau tak silap saya, selepas pilihan raya. Saya masih ingat bila kita menang di Kedah ni, kita menang di Kedah. Kemudian Tok Guru dalam perjalanan, Tok Guru Jadi ni dalam perjalanan nak datang ke Batu Sembilan, komplek PAS, untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan PAS negeri Kedah. Tiba-tiba sampai kalau tak silap saya dah sampai kot, kalau tak silap saya dah sampai, tapi patah balik ke Kuala Lumpur. Saya sendiri telefon dia, pasal apa Tok Guru? Dia kata ni ada panggilan daripada orang atas. Jadi Perdana Menteri lah ni nak gabung bentuk kerajaan di negeri Selangor antara PAS dengan UMNO. Saya pun terkejut. Habis tu di Kedah ni macam mana? Kedah tak apa, dia kata Datuk Usyam akan hadir. Datuk saya ingat lagi. Jadi ini keadaannya. Jadi akhirnya benda itu tidak berlaku sebab timbul satu keadaan clash di kalangan pimpinan PAS yang tidak bersetuju untuk kita mengkhianati kepada pada waktu itu Pakatan Rakyat. Kita telah bersama, tiba-tiba kita nak pergi dengan UMNO. Jadi maknanya PAS ni memang ada hati untuk khianat kepada rakyat, bukan khianat kepada Pakatan Rakyat. Begitu, dia nak khianat kepada rakyat. Rakyat beri undi sokongan atas nama Pakatan Rakyat untuk tolak UMNO, untuk tolak UMNO. Tapi dia ada hati untuk nak khianat kepada rakyat. Jadi itulah yang berlaku krisis. Saya tidak ada di Kuala Lumpur pada waktu itu. Yang ada ialah Datuk Seri Salahuddin dan yang lain-lain, termasuk Mat Sabu, Khalid Samad dan Dr. Zul dan sebagainya. Jadi saya dipahamkan berlaku krisis pada waktu itu. Tapi akhirnya tak jadilah, saya ringkaskan, dia tidak berlaku. Dan satu lagi ialah apabila media bertanya saya dalam lingkungan sesudah pilihan raya, kata ada perjumpaan, perbincangan dengan UMNO untuk nak ini. Saya kata tak ada. Kita kata tak ada. Saya sebagai ketua penerangan pada waktu itu, saya menafikan. Saya kata tak ada. Dan saya bawa ke dalam mesyuarat. Saya kata media tanya. Dan saya diarahkan oleh Tok Guru Jadi untuk buat satu kenyataan, kata tak ada perjumpaan. Bila saya buat kenyataan tak ada perjumpaan, tiba-tiba sehari ataupun 2 hari selepas itu, Pak Las sendiri yang membuat pengakuan ada pertemuan perbincangan ke arah untuk penyatuan antara PAS dengan UMNO. Saya terkejut, dan akhirnya saya terpaksa buat satu kenyataan baru, memohon maaf kepada semua orang atas kenyataan yang saya buat sebelum itu, yang saya kata tak ada, sedangkan ada. Saya tidak diberikan maklumat ini. Jadi maknanya saya disuruh berbohong. Saya disuruh berbohong sampai akhirnya timbul clash dalam PAS, seperti mana yang disebut oleh Nik Abdul baru-baru ini, tentang perhubungan antara Tok Guru Jadi dengan Tok Guru Nik Aziz. Tok Guru Nik Aziz tidak bersetuju atas cadangan untuk nak bersama dengan UMNO. Jadi ini saya lihat bahawa usaha untuk mengkhianati mandat rakyat. Jadi PAS ini ialah parti pimpinan PAS yang ada pada hari itu dan sampai hari ini tidak mempunyai satu prinsip untuk bersama dengan rakyat. Yang dia fikir ialah pada kedudukan kuasa politik. Jadi rakyat, undi rakyat ni ialah bahan untuk jual beli politik bagi kedudukan kursi. Sama seperti mana yang ada pada hari ini. Dia pergi berunding dengan UMNO nak dapat kursi. Bila UMNO tak bagi kursi lebih, hanya nak bagi 4 kursi, dia nak sampai semua kursi yang UMNO kalah dulu, lebih kurang 22 kursi. Jadi UMNO tak nak bagi. Jadi akhirnya
Dia balik. Masa dia pergi berunding tu, dia sudah ada perjanjian, ikatan, dia sudah menyertai perikatan nasional. Tetapi dia bagi berunding, dia nak dapat kursi lebih. Bila dia tak dapat, baru dia balik ke perikatan nasional, buat muzakarah, buat satu hasil muzakarah dan ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga Tok Guru Haji Hadi. Jadi ini satu benda yang saya fikir bahawa politik cari makan, politik cari makan. Politik bukan untuk rakyat. 2008 Datuk, Pakatan Rakyat bukan saja memenangi Selangor yang Datuk sebut tadi, ni ada usaha untuk membentuk unity kerajaan, unity government, kerajaan unity. Kedah, sebagaimana yang Datuk sebut tadi, kita juga menang. Ada satu lagi Datuk, Perak. Apa berlaku di Perak Datuk? Adakah formula yang sama pada awalnya, iaitu nak membentuk unity government sebagaimana Selangor yang akhirnya gagal? Adakah benda yang sama juga berlaku di Perak Datuk? Dia lebih kurang begitu saja. Tetapi oleh kerana timbul krisis di dalam, kita tidak ada persetujuan antara kesepakatan pimpinan, khususnya Tok Guru Ni Aziz, bagi saya yang begitu keras, dan saya sendiri pada waktu itu berada dalam pimpinan PAS, pimpinan tertinggi PAS, yang tidak bersetuju untuk kita mengkhianati mandat rakyat. Jadi PAS dia tergamak. Saya pun heran macam mana Tok Guru Haji Hadi dia begitu boleh tergamak untuk mengkhianati mandat rakyat. Dia mengkhianati mandat rakyat. Sedangkan mandat rakyat itu kepada kita ialah atas nama Pakatan Rakyat, bukan atas nama parti PAS itu sendiri, atas nama Pakatan Rakyat, walaupun bertanding menggunakan lambang masing-masing, tetapi hakikatnya bahawa atas semangat kesepakatan Pakatan Rakyat. Jadi ini bagi saya suatu yang sangat mengejutkan, dan inilah sejarah yang perlu diketahui oleh anak-anak muda, generasi muda, hatta generasi muda dalam PAS, bahawa kita tidak boleh membiarkan negara kita ini dipimpin oleh kelompok golongan yang akhirnya mengkhianati apa yang dijanji dengan rakyat, itu mengkhianati mandat rakyat, memberikan sokongan atas nama Pakatan Rakyat, tapi kita nak pergi dengan UMNO. Betul. 2008 saya kira telah ada dua jalur pemikiran dalam Mursyidul Amnya Tok Guru Ni Aziz, presidennya adalah Tok Guru Haji Hadi Jawa, Terengganu Kelantan. Jadi saya kira dua aliran ini, aliran Tok Guru pada masa yang sama, aliran presiden yang berkehendakkan kepada unity government tadi adalah aliran presiden. Jadi tetapi tidak berlaku kehendak itu tidak dapat direalisasi. Tetapi itulah maksudnya sejak 2008 telah ada keinginan mengkhianati Pakatan Rakyat untuk bersama dengan UMNO. Dan inilah yang berlaku dua aliran, yang akhirnya satu aliran membentuk amanah, betul. Satu aliran yang membentuk amanah yang tidak bersetuju untuk pengkhianatan tadi berlaku ataupun untuk bersama dengan UMNO. Dan pada masa itu penafian demi penafian, dan Datuk pun sekali kena kan buat keluar statement lagi. Jadi mungkin orang baru di luar sana Datuk tidak dapat memahami dua aliran ini dalam amanah, yang akhirnya bila berlaku dia tuduh amanah, kata amanah macam-macam, pengkhianat lah apa Datuk. Bagi saya bahawa hari ini terbuktilah. Hari ini terbukti keluh kesah daripada kalangan pimpinan ahli-ahli PAS, pimpinan pertengahan PAS ini di peringkat kawasan, di peringkat bawahan cawangan sekarang ni, mereka sendiri meluahkan rasa kekecewaan. Saya pergi ke Kelantan 3 hari baru-baru ini. Saya bertemu dengan ahli-ahli PAS, saya bertemu dengan veteran PAS, saya bertemu dengan orang-orang kuat kelab penyokong Tok Guru, kelab penyokong Tok Guru Ni Aziz dulu ni. Mereka meluahkan, saya tak tanya pun, mereka meluahkan. Bila saya pergi ziarah mereka ke rumah, mereka meluahkan rasa kecewaan mereka terhadap kepimpinan PAS yang ada ini berbanding dengan kepimpinan Tok Guru Ni Aziz satu ketika dahulu. Jadi saya fikir bahawa apa yang terjadi pada hari ini adalah jawapan kepada
apa yang ditomah terhadap sebahagian ahli-ahli PAS yang menyertai amanah, yang keluar amanah, yang keluar PAS untuk menyertai amanah, membentuk amanah. Jadi maknanya ini satu jawapan. Jadi saya fikir bahawa ahli-ahli PAS, saya harap mereka akan bertenang, fikir sebaik yang boleh untuk membuat satu keputusan yang berani, dan jangan ada perasaan takut. Kadang-kadang kita ditakutkan, seperti mana ugutan, kenyataan satu yang bersifat ugutan pada 2-3 hari ini oleh Tok Guru Jadi, yang mengatakan bahawa siapa yang lari daripada dasar dan sebagainya akan disambang oleh jerung dan sebagainya. Ini satu benda yang bersifat mengugut dengan hal-hal yang berkaitan dengan soal dosa pahala. Sedangkan yang dilakukan oleh mereka merengek untuk nak bersama dengan UMNO, itu satu benda yang lebih buruk dan boleh membawa kepada keadaan yang tidak baik kepada kehidupan seseorang, kehidupan seseorang ahli yang menyokong parti tersebut, khususnya PAS. Jadi saya fikir ahli-ahli PAS harus berfikir, dan boleh berfikir sekarang ini bahawa kalau Tok Guru boleh pergi dengan UMNO, apa salah untuk ahli PAS keluar meninggalkan PAS untuk bersama dengan parti-parti pilihan yang sedia ada. Ini merupakan satu jawapan kepada ahli-ahli PAS. Dan ahli-ahli PAS kena ingat, bila Tan Sri Maidin Yassin dalam 2 hari sudah, dia menyatakan dia rasa malu bila bersama dengan parti yang didukung oleh orang yang sudah jadi penjenayah, yang telah terbukti kesalahannya. Dia kena ingat, dia bersama dengan PAS itu, PAS yang mendukung parti yang mendukung penjenayah. Dia bersama dengan PAS ialah parti yang sampai akhirnya merengek untuk nak kepada parti yang dipimpin oleh mereka yang telah pun dibukti kesalahannya oleh mahkamah dan sedang dibicarakan di mahkamah. Jadi ini jelas bagi saya bahawa mereka sanggup semata-mata kerana kedudukan kuasa.